السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah yang bermaksud sesungguhnya kematian itu yang kamu cuba lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan diberitahu apa yang telah kamu amalkan, kamu lakukan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali menyambung pengajian kita dalam kitab Al-Adhkar. Saya memilih kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita sambung pada pengajian ini dalam bab yang ke-9. Tuan-tuan yang ada kitab boleh buka pada muka surat 276. 276 ini suatu bab membincangkan bagaimana kita menguruskan hal-hal bersabit dengan kematian. Para jemaah dirahmati Allah, kematian ini adalah suatu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah orang yang hidup diperintahkan untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap yang mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah bukan sahaja mengajar tentang hal bersabit dengan sembahyang, puasa, zakat, haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita bagaimana menguruskan kehidupan dan kematian manusia. Maka dalam bab ini, bab Al-Adhkar, beberapa zikir, doa-doa, bacaan-bacaan dalam hal kita nak menguruskan perkara yang bersabit dengan kematian. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata Al-Imam An-Nawawi, doa setelah menutup mata orang yang meninggal dunia. Qala musannif, kata Imam Nawawi, rawaina fi sahih Muslim, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ini kitab hadis yang dihimpunkan hadis-hadis sahih oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dinamakan kitab Sahih Muslim. Jadi dalam kitab Sahih Muslim ini disebutkan daripada Ummu Salamah, namanya Hindun radhiyallahu anha. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan Abu Salamah
yang matanya sudah tidak bergerak, yakni sudah meninggal dunia, maka baginda Rasul menutup mata Abu Salamah. Jadi ini yang pertama para jemaah yang dirahmati Allah. Bukan saja kerja jawatan kuasa surau masjid, bukan saja kerja badan khairat. Ini kerja kita masyarakat, anak beranak, adik beradik, saudara mara. Bila berlaku satu-satu urusan kematian, mula-mula sekali diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tutupkan mata orang yang dah mati gitu. Nanti kita sebutkan macam mana bacaan ketika menutup. Menutup mata ni dah dia baca bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Cuma nak disebut oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ni namanya Hindun, salah seorang daripada isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalnya beliau bernikah dengan Abu Salamah. Abu Salamah ni kalau tuan-tuan ingat flashback balik sejarah hidup Abu Salamah, orang pertama bila diperintahkan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah Madinah ni wajib. Ingat tuan-tuan, orang pertama yang berhijrah ke Madinah ialah Abu Salamah. Abu Salamah ni orang pertama tinggalkan Mekah. Panjang ceritanya. Jadi beliau ni berkahwin dengan Ummu Salamah. Dan ingat juga Abu Salamah ni antara sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan orang pertama nanti hari akhirat menerima amal dengan tangan kanan siapa? Orang pertama menerima amal dengan tangan kanan Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian diiringi oleh Abu Salamah. Abu Salamah ni orang kedua ambil buku amal dengan tangan kanan besok ni. Jadi maknanya darjatnya orang mulia. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nak sebut sejarah Abu Salamah dan bagaimana Rasulullah bernikah dengan Ummu Salamah, salah seorang muslimat yang banyak berperanan di bidang pendidikan. Selain Sayyidatina Aisyah, Ummu Salamah ni tempat rujukan muslimat zaman hari itu. Dia malu dengan Rasulullah. Kalau ada soalan-soalan tentang wanita, dia akan tanya melalui Ummu Salamah. Jadi ini Ummu Salamah, isteri Rasul yang mulia. Dan antara kisah Ummu Salamah ni bernikah dengan Rasulullah ni, waktu wafat Abu Salamah, Rasulullah ajar kepada Ummu Salamah satu doa. Doa inilah yang kita sunat baca bila berlaku kematian dan musibah. Kehilangan, kematian, tak kiralah. Hilang isteri ke, hilang barang ke, hilang apa saja, sunat baca doa ni. Jadi Nabi ajar kepada Ummu Salamah baca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah saya pahala atas musibah ini, wakhluf li khairan minha, dan gantikan saya, berilah gantian yang terlebih baik. Maknanya nak ganti yang lebih baik daripada yang hilang ini. Ketika Rasulullah ajar Ummu Salamah doa tu, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, siapa lagi yang lebih bagus daripada Abu Salamah? Yalah tuan-tuan, orang bercinta ni, abang dia lah yang terbaik, walaupun abang dia tu handsome tak tahu mana. Yalah macam kita lah, isteri kita dengan kita, abang lah saya paling sayang. Yalah depan kita saya, esok kita tak ada. Sebab cinta sayang. Jadi kata Ummu Salamah, siapa lebih bagus daripada Abu Salamah? Tapi Ummu Salamah ni baca doa ni juga, baca doa minta Allah gantikan dengan yang lebih baik. Maka Allah gantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pengganti Abu Salamah. Sebab tu ulama-ulama duk berbahas, besok di hari akhirat, orang perempuan, siapakah suami dia yang sebenar? Suami yang pertamakah? Suami yang kedua? Semacam Ummu Salamah ni ada dua suami. Abu Salamah pun suami dia, Rasulullah pun suami. Maka khilaf ulama-ulama. Setengah ulama kata yang mana paling bagus
itulah suami di hari akhirat bagi orang perempuan. Sebab tu kita kena buat baik dengan bini kita. Besok dia kahwin lain, suami tu lagi bagus, melopong kita akhirat besok. Dah. Sebab dia ikut suami yang lebih baik lagi. Orang kata, saya tak kisah Ustaz, kita ada bidadari. Masa tu isteri kita lebih cantik dari bidadari Syekh. Tak nganga kita. Nyesal betul lah. Ya sekarang ni memanglah tengok tak ada apa. Sekarang ni tengok memang tak ada apa-apa Syekh. Besok akhirat dia jadi orang cantik, isteri-isteri lebih cantik dari bidadari isteri kita ni besok ni. Sebab tu pesan ke muslimat, jangan bimbang ni. Bimbang sangat suami kita banyak bidadari. Kami macam mana Ustaz? Akak jadi ketua bidadari susah apa? Yang itu yang suami tanya, betul ke Ustaz isteri saya jadi ketua bidadari? Betul Pak Cik, kenapa? Tak ada yang lain ke? Betul laki dia. Dia yang lain ke? Kenapa? Yang ada tak best. Sebab dunia saya, akhirat besok lain saya. Akhirat besok kita pun handsome semua saya. Ni perut ni tak ada roy-roy, tak ada dah masa tu. Ni bukan 6, 10 ni, 10. Sekarang ni korang kutuk lah, tak apa. Yang penting akhirat besok. Baik, balik cerita ni tadi. Balik cerita hadis ini sejarah Ummu Salamah yang bernikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenarnya Hindun. Dipanggil Ummu Salamah. Lalu kata Ummu Salamah cerita macam mana di akhir hayat Abu Salamah, sudah meninggal Abu Salamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup mata Abu Salamah. Karena itu kita kalau hadir di tempat-tempat kematian, waris kita ke, anak beranak kita ke, saudara mara kita ke, antara sunnahnya menutup mata orang yang telah mati sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mustahak tutup mata orang mati ni. Kalau tak boleh tutup rapat, ambil duit shilling letak atas biji mata. Mustahak ni. Sebab pernah berlaku satu kisah, dia tak tutup mata orang mati tu. Jadi masa mandi jenazah tu, mata tu terbuka, dia tengok orang mandi tu, dah seriau kawan tu. Itu mata tak bergerak. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita orang bela hantu raya, mandikan dia, mata dia terbeliak, tangan tukang mandi ke kanan, biji mata ke kanan. Sudah bergerak biji mata tu ikut jari kawan tu. Tak melompat. Kalau mandi 2 pagi mau melompat balik kita Syekh. Tak tidur malam. Tuan-tuan, orang mandi jenazah ni kalau tak kuat semangat tak tidur malam Syekh. Kalau jenazah yang elok-elok tak apa, kena jenazah-jenazah yang macam-macam tu. Kawan saya seorang tukang mandi profesional. Biasa tukang mandi profesional ni kat hospital, orang mati kena bunuh, orang mati pecah kepala, accident, dia orang buat. Dia kata kalau mandi jenazah macam tu kami tak boleh tidur malam kadang-kadang dia tu. Bab datang bayang-bayang, gambar-gambar tu semua datang. Sungguh tuan-tuan kena pula yang mati dah busuk macam-macam. Allah Akbar. Kita ni standard yang ada tu je. Sebab tu kita tak masuk alam pro lagi, baru semi pro. Allah Rabbi. Taib. Itu cerita mengapa sunat ditutup mata orang yang meninggal dan mengapa terbuka matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pandangan mata mengikut roh yang dicabut. Jadi roh kita ni waktu dicabut, dia keluar dari ubun-ubun ni ubun-ubun kita ni. Jadi sebab tu sejuk di kaki, naik ke pinggang, ditarik perlahan-perlahan roh ini, akhir sekali matanya mendongak melihat rohnya keluar. Itu sebab mengapa orang mati, sabda Rasulullah, matanya melihat ke atas kerana melihat rohnya dicabut malaikat. Itu roh orang beriman. Adapun roh orang-orang kafir, disebutkan dalam riwayat hadis, direntap macam kaca yang berkecai jatuh ke bumi itu. Itu yang menjerit meraung, cuma kita tak dengar. Sabda Rasulullah, kalau kita dengar insaf kita, yang dengar ni
binatang-binatang, itu pun tak semua binatang mendengar. Ada binatang yang dengar bagaimana raungan orang yang dicabut roh, batu roh orang beriman dicabut perlahan-perlahan dari arah ubun-ubun ni, ubun-ubun kita ni, tarik ke atas. Sebab tu Nabi kata inna ruh, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut tabi'ahul basar, matanya mengikut ruh yang dicabut keluar tu. Itu sebabnya sunat kita tutupkan. Setelah Rasulullah sebut begitu, maka ahli rumah tu baru tahu yang Abu Salamah sudah wafat. Jadi mereka tahu sebab Nabi kata mata ni mengikut ruh yang dicabut. Bila Rasulullah sebut begitu, seketika itu orang-orang daripada keluarganya, keluarga Abu Salamah menjadi riuh, menangislah. Nangis esak-esak sebab Abu Salamah sudah meninggal. Lalu Rasulullah memberi ingat dan nasihat. Sabda Nabi, baginda bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Bila Rasulullah dengar ahli keluarganya riuh dah, mati dah Abu Salamah, mati dah buah hatiku, jadilah dipanggil riuh rendah rumah hari itu. Lalu Nabi berpesan, sabda Nabi, kamu jangan mendoakan diri kamu kecuali dengan kebaikan, kerana sesungguhnya para malaikat pada saat ini mengucapkan amin atas apa yang kamu ucapkan itu. Maka Nabi beri ingat, kita pun kena beringat, apabila berlaku kematian, hadir malaikat di tempat kematian. Maka itu dilarang di saat berlakunya kematian, jangan kita bercakap-cakap melainkan kebaikan sahaja. Jangan sebut benda-benda yang tak elok, kerana malaikat akan mengaminkan. Contoh, bila tengok orang tu mati, Allah mati dah dia ni, ya Allah tak patut kau buat begini, kau ambil nyawa ku, ya Allah ku sanggup ganti tempatnya. Malaikat berkata amin, mati baru tahu orang. Tu Nabi kata jangan sebut melainkan yang baik-baik. Batu kita sebut, ya Allah kau ampunkanlah dosanya, kau rahmatlah si mati ni ya Allah. Nanti di bawah tu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah dan keluarga Ummu Salamah, apa yang patut dibaca. Yang inilah namanya pedoman, inilah namanya panduan. Inilah yang kita kata Rasulullah ni contoh teladan kita, bukan saja di sudut makan, minum, sembahyang, ibadat, puasa, Nabi jadi contoh. Dalam bab-bab kematian ni pun kena contoh Nabi, ikut cara Rasul. Jadi yang pertama tadi, tutupkan mata dia. Yang kedua, Nabi pesan jangan bercakap-cakap di saat kematian illa bi khairin, kecuali kebaikan. Nanti pada hadis akan datang lebih jelas lagi, Rasulullah melarang. Hadis akan datang Nabi sebut, idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan. Sabda Rasulullah, kalau kamu ziarah orang mati, kalau kamu ziarah orang sakit, cakap yang baik-baik, kerana malaikat mengaminkan apa yang kamu sebut. Baik, itulah dulu awal-awal saya kuliah sini, saya ingat saya dah sebut dah, bil adab kita ziarah orang sakit, adab kita ziarah orang mati, jangan sebut melainkan kebaikan, kerana kita jadi saksi kebaikan dia. Malaikat mengaminkan apa kita ucap, kita jadi saksi dia orang baik. Ini kita tengok orang mati-mati dah dia ni, dia ni mati dulu masih hidup, jahat dia ni, kaki perempuan, kaki botol, kaki judi, kaki arak, sebut dekat tempat mati, malaikat mengaminkan. Malaikat kata, ada kamu saksi dia, saksi tu. Lepas tu kita nak jadi saksi-saksi kebaikan dia. Ini cakap bukan-bukan, malaikat pun amin. Sampai ada orang tepuk, Pak Cik jangan sebut begitu Pak Cik. Pak Cik kata dia kaki perempuan, kaki judi. Mana Pak Cik tahu? Tahulah. Mana tahu? Main judi sekali. Kawan lama.
Walaupun kawan lama, jangan sebut kejahatan dia waktu tu, jangan tuan-tuan. Jangan. Malaikat amin. Aku rasa dia ni neraka, tak sempat taubat dia ni hari tu. Sedap mulut ya. Allah Rabbi. Mintakanlah untuk dia kebaikan walaupun dia tu orang jahat. Minta pada Allah. Allah terima, Allah tak terima. Yang penting kita minta dengan Allah. Macam kita COVID sekarang ni, minta dengan Allah. Ada orang tanya, apabila nak diangkatnya COVID ni? Yang penting minta. Allah nak angkat bila? Itu cerita lain. Itu hak Allah Ta'ala. Hak kita meminta pertolongan kepada Allah. Baik, itu yang dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, Nabi pesan, jangan kamu mendoakan diri kamu. Untuk diri kita, jangan doakan. Sebab begini tuan-tuan, sebabnya zaman jahiliyah ni, kalaulah orang besar ataupun ketua keluarga yang menanggung nafkah hidup ni mati, mereka merasakan ini suatu bencana besar. Matilah abah kita, siapalah nak tanggung nafkah kita, habislah kita, papa kedanalah kita lepas ni. Itu yang malaikat doa amin, amin, papa kedana sungguh. Ni memang berlaku zaman jahiliyah. Sampai hari ni pun di Mesir berlaku. Masih lagi bercakap begitu. Ya Allah, tak patut engkau buat begini. Ya Allah, habislah keluarga kami, habislah masyarakat kami macam ni. Orang besar kami mati dah, hancurlah kami semuanya. Hancur sungguh tu. Malaikat pun amin, amin. Baik tu Nabi pesan, jangan cakap melainkan yang baik-baik. Ya Allah, engkau telah mengambil nyawanya, ampunkanlah dia, engkau gantikanlah dengan yang lebih baik. Itu nanti diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa itu. Kita pun macam itulah ya, hadirin hadirat. Jangan rasa habislah dunia ni. Itu yang kedua. Yang ketiganya, setelah Nabi berpesan jangan doakan diri kamu melainkan benda baik, kerana malaikat akan mengaminkan apa yang kamu ucap. Kemudian baginda mengajar ahli rumah Abu Salamah, sabda Rasulullah, berdoalah. Berdoa begini. Kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri wa nawir lahu fihi. Artinya, arti sabda Nabi ataupun doa Nabi, Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah engkau ampunilah Abu Salamah ini. Jadi kita kalau lupa bahasa Arab, doa kok Melayu pun boleh. Ya Allah engkau ampun. Yang penting mintakan ampun, rahmat untuk si mati itu mustahak sangat. Ya Allah engkau ampunkanlah si mati ini. Kalau boleh sebut nama dia, sebut nama dia. Ya Allah engkau ampunkanlah Rayhan. Saya lah. Tapi saya rasa tuan-tuan dulu. Cuma saya nak beritahu caranya. Ya Allah ampunkanlah Abu Salamah ini. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan engkau angkatlah darjatnya di antara orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, gantikanlah dia pada keluarganya yang ditinggalkan, yang tertinggal. Ini maknanya minta Allah gantikan. Kita doakan, ya Allah kau gantikanlah dia pada keluarganya, sama ada ganti di sudut sebagai suami ataupun ganti orang yang akan menanggung nafkah ataupun orang yang akan menanggung tanggungjawab anak-anak. Kadang-kadang bukan mesti suami, kadang-kadang ada datang sponsor, bantuan daripada pusat zakat umpamanya. Itu namanya doakan dia dapat gantian pada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian sabda Nabi lagi, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ya Allah ampunkanlah kami dan ampunkanlah dia wahai Tuhan rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrih, luaskanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan jadikanlah kuburnya terang benderang. Minta Allah jadikan kuburnya luas saujana, mata memandang, cerah terang benderang, bukan dalam zulumat kegelapan. Itu antara
doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beginilah tuan-tuan mudahnya. Kalau tak berapa nak ingat doa ni, bila kita ziarah orang mati tu, kalau dapat sembahyang jenazah, alhamdulillah lah. Kadang-kadang kita datang awal ada urusan tak sempat sembahyang jenazah, masa tu kita datang umpamanya waktu malam, dia nak ke bumi besok pagi kita nak pergi overseas contohlah, ada urusan malam tu datanglah, kita datang baca yasin ke, doakan dia. Antara doanya minta ni lah, ya Allah Engkau ampunkanlah dia, Engkau luaskanlah kuburannya, Engkau jadikanlah dia ini bersama dengan orang yang soleh. Apa saja doa-doa kebaikan boleh kita bacakan kepada orang yang telah meninggal itu. Hadirin para jemaah rahmati Allah, itu yang pertama yang telah ditunjukkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis sahih. Ini diceritakan sendiri oleh isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah ketika wafat suaminya Abu Salamah itu. Seterusnya hadis yang kedua, rawaina fi sunanil Baihaqi bi sanadin sahihin. Kami riwayatkan lagi, kata Imam Nawawi dalam kitab Sunan Al-Baihaqi. Ini semuanya bila sebut Sunan Baihaqi, Sunan Sittah, ini semuanya kitab-kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis Rasul. Jadi disebutkan dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih daripada Bakar bin Abdullah, Bakrin ibni Abdullah, seorang tabi'in. Apa makna tabi'in? Tabi'in mereka adalah alim ulama yang tidak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sempat berguru dengan sahabat-sahabat Rasul. Ini namanya tabi'in. Tonton dengar atau imam baca, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lil kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Jadi dengar selalu dah. Sahabat ni siapa? Wa ashabihi wa sahbihi. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kesejahteraan kepada Rasulullah dan ahli keluarganya dan sahabatnya. Siapa sahabat? Sahabat ni bila sebut sahabat Rasul, mereka hidup sezaman dengan Rasul, sempat bertemu Rasul, dan hidupnya beriman, mati pun beriman. Abu Lahab, jangan panggil sahabat walaupun dia sempat jumpa Rasul. Abu Lahab jahat jahat. Sahabat Nabi, gila korang. Abu Lahab tu bukan sahabat, dia musuh Nabi. Siapa lagi tuan-tuan? Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Orang tak panggil sahabat, walaupun dia itu pernah jumpa Rasul, hidup bersama Rasul, dia tak beriman. Orang tak panggil sahabat. Itu sahabat Nabi. Bila wafat Rasulullah, sahabat-sahabat ini mengajarkan ilmu kepada orang selepasnya. Mereka tak sempat jumpa Rasul, sempat jumpa sahabat, dipanggil tabi'in. Wafat pula sahabat-sahabat Nabi, wafat semuanya, tinggal tabi'in. Generasi selepas tu tak sempat jumpa sahabat, sempat jumpa tabi'in, dipanggil tabi'it tabi'in. Ini bila sebut istilah ni, tuan-tuan ingat maka Bakar bin Abdullah ini seorang tabi'in. Baik, apa kata beliau? Kata Bakar bin Abdullah, apabila engkau menutup mata orang yang meninggal dunia tadi, ini cerita disunahkan kita tutup mata orang yang mati, tutup matanya. Kata Bakar bin Abdullah, masa kita tutup matanya, bacalah Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaannya ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh hafal tuan-tuan? Sama juga doa ni lah masa kita nak turunkan jenazah dalam liang. Kalau tuan-tuan nak sambut jenazah, nak letakkan, baca Bismillah
wa ala millati Rasulillah. Bismillah, contoh hafal dah, dengan nama Allah. Wa ala millati, di atas agama ataupun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada orang kata ini bukan nabi aja, ini tabi'in. Tabi'in ni ulama-ulama yang hampir dengan zaman Rasul. Ini dipanggil zaman salafus salih. Dalam sabda Nabi, ini sebaik-baik zaman. Sebaik-baik zaman, Nabi kata zaman saya, itu zaman terbaik. Kemudian daripada saya, kemudian daripada saya. Sebab tu zaman sahabat ini zaman terbaik, zaman tabi'in zaman terbaik, zaman tabi'in ini zaman terbaik. Jadi jangan pelekehkan. Tak setuju tak apa. Lebih baik amalan mereka daripada amalan kita ni. Ini kata Bakar bin Abdullah. Dan kemudian kata Imam Nawawi, apabila engkau menghantarnya, maka ucapkanlah bismillah, kemudian bertasbihlah selama engkau menghantarnya. Termasuklah waktu kita nak memasukkan jenazah ke dalam lahat, baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita nak angkat jenazah tu semua, nak dimandikan, baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kedua yang diajarkan pada kita, adab dan tertib. Yang seterusnya, qala musannif rahimahullahu taala, kata al-Imam An-Nawawi, doa semasa menziarahi, doa semasa ziarah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, kitab ini namanya Al-Azkar. Al-Azkar ni maksudnya himpunan zikir-zikir, doa-doa ataupun amalan-amalan yang diambil daripada Rasul. Saya saja pilih bab 9 ni sebab bab 1 bab semayang banyak kali bincang dah kot. Ni bab ni tak sampai-sampai dah nak mati belaka dah. Tak sampai-sampai. Sebab tu saya ambil bab 9 terus, sebab tonton pun dah tak lama. Saya lama sikit lagi lah. Baik. Jadi dalam bab ini, bab doa macam semasa kita ziarah, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun," atau kama qala Rasulullah. Artinya, arti sabda Nabi, apabila engkau menziarahi orang sakit atau melawat orang meninggal dunia, maka ucapkanlah doa yang baik-baik, kerana sesungguhnya pada saat itu malaikat mengucapkan amin atas apa yang kamu ucapkan itu. Jadi Rasulullah mengajar kita, idza hadartum, bila kamu hadir ziarah al-marid, pertama orang sakit, kedua al-mayyit orang mati. Nabi pesan cakap yang baik-baik. Betul adab kita ziarah orang sakit, cakap yang baik-baik. Sembuh insya-Allah, sehat insya-Allah. Sabda Rasulullah, kamu tidak boleh mengubah takdir, tetapi setidak-tidaknya doa kamu tu menenangkan orang tu. Nabi dah sebut kita tak boleh ubah takdir. Kalau tak takdirnya 2 hari lagi mati, matilah. Tapi setidak-tidaknya sabda Nabi, kita menenangkan dia. Itu adab kita. Cakap yang baik-baik, malaikat mengaminkan, insya-Allah sehat Tuan Haji, ini ujian Allah Ta'ala, Allah sayang Tuan, Allah nak angkat darjat Tuan, sabar. Dia pun dengar, iyalah Ustaz, terima kasihlah bagi semangat pada saya. Ini ziarah-ziarah, teruk Tuan Haji, macam tak lama je lagi. Kawan tu pun, Ustaz baliklah, menyusahkan saya. Tadi saya relax dah, Ustaz datang risau pula. Tak beradab namanya tu. Tak beradab tuan-tuan.
Atau adab yang Nabi ajar kita, itulah antara tujuan Allah utus Rasul. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja tujuan Allah hantar saya, Nabi kata, saya ni nak sempurnakan akhlak yang terpuji gitu. Rasulullah selain mengajar membetulkan akidah, mengajar ibadah, Rasulullah juga diutus untuk betulkan akhlak manusia ni. Ini pergi ziarah orang sakit cakap bukan-bukan. Pengalaman saya lah Tuan Haji, saudara saya macam ni lah 2 hari je bertahan. La ilaha illallah. Tak ada adab walaupun walaupun dipanggil reality, walaupun dia seorang doktor, tak boleh sebut begitu depan orang sakit. Adabnya kena bagi semangat pada dia. Nabi kata kamu tidak boleh mengubah takdir, tetapi ucapan kamu akan menenangkan dia tu. Itu adabnya. Dan apatah lagi Nabi sebut malaikat akan mengaminkan. Satu tempat orang sakit, kedua tempat orang mati, menunjukkan tempat orang sakit ini malaikat hadir, tempat orang mati malaikat hadir. Dan Nabi suruh cakap yang elok-elok, malaikat akan mengaminkan. Di sinilah kadang-kala saya masa ceramah di hospital, ialah kadang-kadang orang minta motivasi hospital kita, bukan motivator, baca hadis-hadis Nabi lah. Jadi bagi semangat ke doktor, ke nurse. Nurse, doktor di hospital ni malaikat akan aminkan apa yang kita sebut. Nurse, anak-anak nak periksa, doalah. Pakcik doakan anak saya nak periksa SPM tahun ni cemerlang pakcik ya. Doakan doa, malaikat pun amin. Ini dia mengongon anak saya nak periksa, pakcik nyusahkan saya, fail anak saya lepas ni, fail sungguh anak dia pun. Malaikat amin. Di situlah kata para ulama, di mana hadir malaikat, sunat kita berdoa. Rasulullah sendiri sebut, kalau kamu dengar ayam berkokok, berdoalah. Nabi sebut kalau dengar ayam berkokok, berdoalah. Lalu Nabi bersabda, kerana ayam tu melihat malaikat hadir. Bukan sebab ayam tu handsome, tak. Sebab ayam tu nampak malaikat. Sebab tu kita kalau dengar ayam kokok, Nabi suruh kita berdoa, menunjukkan di mana hadir malaikat. Malaikat akan mengaminkan ucapan kita. Kalau begitu, majlis ilmu ni malaikat hadir ke tak hadir? Hadir. Betul, ada ustaz persoalkan, mana dalil lepas kuliah baca doa? Tu malah nak gaduh tu. Nah, kita faham dah Nabi dah kata di mana malaikat hadir, berdoalah. Doa kita. Ada tempat mustajab doa. Batu tuan-tuan sembahyang. Sembahyang berjemaah ni, apa kelebihan berjemaah ni? Siapa yang amin serentak dengan malaikat, Allah ampunkan dosa dia. Nak serentak dengan malaikat ni, sembahyang berjemaah ni kita amin serentak. Malaikat pun serentak dengan amin kita. Malaikat hadir waktu kita sembahyang berjemaah tu. Waktu kita berjemaah ni berdoa lepas sembahyang tu. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, balik tajuk kita. Jadi Nabi pesan kalau hadir tempat orang sakit, menunjukkan di hospital, di tempat kematian ni, malaikat hadir. Sebut yang elok-elok, Nabi kata malaikat akan mengaminkan apa yang kamu ucap. Kemudian kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, saya mendatangi Nabi, saya jumpa Nabi SAW dan saya katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Lalu baginda bersabda, Allahumma ghfirli walahu wa aqibni minhu uqbah hasanah. Sabda Rasulullah ataupun doa Nabi, Allahumma ghfirli walahu, ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah dia, yakni ampunkanlah Abu Salamah, wa aqibni minhu, dan gantikanlah untuk saya yang lebih baik daripadanya. Nabi ajar kepada Ummu Salamah baca doa ni. Baca doa ni, Allahumma ghfirli walahu, ya Allah ampunkan saya dan ampunkan Abu Salamah, wa aqibni minhu, ya Allah berilah gantian pada saya yang lebih baik daripada Abu Salamah. Nabi suruh Ummu Salamah baca doa ni. Dalam satu riwayat, Ummu Salamah menjawab, siapa lebih baik daripada Abu Salamah? Maka bila Ummu Salamah baca doa ni, minta Allah ganti lebih baik. Tengok hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menggantikannya
Untukku, kata Ummu Salamah, Allah beri ganti pada saya dengan orang yang lebih baik darinya, lebih baik daripada Abu Salamah, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gantikan. Samalah kita kalau berlaku musibah-musibah, hilang selipar, doa, ya Allah gantikanlah dengan yang lebih baik. Boleh tu kan? Nanti Allah gantikan, hilang selipar Jepun dapat selipar Korea. Tak. Jangan mengongok no. Allah gantikan selipar lebih baik lagi. Mudah-mudahan tu. Baik. Dia tidak semestinya kematian saja. Tapi begitulah dia ajar kita dalam bab kematian. Demikianlah riwayat yang tertera pada Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmizi. Idza hadartumul marida awil mayyita, dengan ragu-ragu. Yakni yang tadi kita baca dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmizi dia ada sedikit beza, dia punya matan dipanggil matan hadis. Tak apalah, itu cerita hadis tadi. Sementara kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan selainnya dengan lafaz al-mayyita, tanpa ragu. Ini pada ucapan idza hadaratumul marid awil mayyita. Ada lafaz idza hadaltumul marid awil mayyita. Jadi itu cerita matan-matan ni. Hadis tu kadang-kadang bunyi dia kenapa ada beza. Tak apalah, itu kita boleh tinggalkan. Cuma yang mesti kita faham, hadis itu mengajarkan bila hadir ziarah orang sakit dan orang mati, sebut yang baik-baik. Walaupun yang mati itu orang jahat, sebutlah yang baik-baik. Maka disitulah timbul persoalan. Salah ke kalau orang mati, lepas main jenazah, Tok Imam kata, apa yang tuan-tuan nak katakan pada si mati? Baik. Saya pun tak tahu nak kata boleh ke tak boleh tu. Sebab saya tak buat kajian. Kalau saya buat kajian saya boleh jawab. Tetapi kalau tengok hadis ni, Nabi kata kalau ziarah orang sakit, ziarah orang mati, sebut yang baik-baik. Nabi kata malaikat akan aminkan. Barangkali atas dasar ni lah setengah orang buat begitu. Apa yang kamu saksikan atas jenazah ni baik, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Cuma kita nak kata tak ada hujah, kadang-kadang mereka ada hujah juga. Itu hujah-hujah mereka. Itu yang kedua, yang tiga, yang keempatnya. Yang keempat, kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Ibni Majah daripada Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Bila sebut sahabat, tuan-tuan ingat mereka sempat jumpa Rasulullah. Siapa namanya? Ma'qil bin Yasar. Kata Ma'qil bahawa Nabi SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin atas orang yang meninggal dunia di antara kamu. Jadi Rasulullah juga pernah menganjurkan Iqra'u Yasin. Cuma di manakah tempat berbeza pandang, kita panggil khilaf. Khilafnya pada kalimah mauta. Yang nak dibaca Yasin ni atas mauta. Mauta ni orang yang nak matikah atau yang sudah mati? Contoh agak-agak yang mana satu? Itu pentingnya kena mendalami bahasa Arab. Maka waktu pun dah masuk. Maka saya ringkaskan, situlah tempat khilaf ulama. Sebahagiannya kata mauta, orang dah mati. Yalah, tonton tengok aksiden. Macam mana orang aksiden tu? Maut dah. Dah mati ke belum? Mati dah lah, dah maut. Tu kalimah mauta. Jadi kata sebilangan ulama, makna yang benar, hakiki, orang dah matilah kata Yasin. Setengah mereka mengambil hujah, mauta ni orang yang hampir nak mati. Jadi khilaf. Setengah lagi kata mauta ni bukan saja orang hampir nak mati, orang sakit pun dianggap maut juga, mauta juga. Maka tiga pandangan. Satu kata baca Yasin pada orang sakit, yang kedua kata baca Yasin pada orang yang hampir nak mati, yang tiga kata baca Yasin pada yang dah mati. Kita ambil tiga-tiga lagi senang. Selesai masalah. Saya tak setuju
Ada aku kisah. Itu je tak setuju. Itu kan nama beza pendapat. Itu nama beza pendapat. Kejap pakai emas, kejap tak pakai. Saya tak setuju. Ada kisah. Kan beza pandang. Ada yang kata boleh berjangkit kalau tak pakai emas, ada yang kata tak mengapa, jangan bersin batuk aja. Kan beza pandang. Sebab tu tuan-tuan pun nampak macam khilaf je bab emas ni. Khilaf jadi belapang dada. Tak ada masalah. Yang penting jangan bawa penyakit tu je. Samalah dalam bab baca Yasin pada orang mati. Rasa-rasa kita tak terima, tak payah baca. Diam aja, duduk kat luar seokok je. Dah tak terima pandangan baca Yasin pada orang mati. Orang baca Yasin dia tak baca, duduk kat luar seokok. Kenapa? Saya tak terima pandangan tu. Habis patut yang dah nak mati. Masalah dah nak mati pun dia tak baca juga, kat luar juga seokok juga. Sama je rupanya dia. Kesimpulannya hadirin hadirat, nanti kita sambunglah pada siri yang akan datang insya-Allah. Pada itu saja, panjang lagi bicara bab ini ya. Ini namanya khilafiyah. Sebab tu para ulama malah di Selangor dilarang kita bahas bab khilafiyah. Khilafiyah ni dia tak selesai. Sebab tonton ada pandangan, saya ada pandangan saya. Sama gak bab kunut. Yang baca kunut pun betul, yang tak baca kunut subuh pun betul. Yang tak betul, tak bangun subuh. Itu yang kita nak perangi tu. Bukan memerangi yang berkunut, memerangi yang tak bangun tu. Sekianlah saja. Tersambung ni panjang kan, kena marah pula ni kan. Sekianlah saja, tersambung pada siri akan datang. Bismillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetangga dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.